Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk hari ini untuk bersama-sama kita menonton kuliah hawa yang dibawakan khas oleh Manar Holding Sdn Bhd. Okey. Jadi alhamdulillah saya mengalu-alukan kedatangan semua yang berada di Facebook, yang berada di Zoom, kita ada dalam Zoom, kita ada Cik Puan Faridah, Tuan Nazri. Jadi selamat datang. Jadi yang ada di Facebook jangan lupa untuk share. Okey? Kita share kuliah hawa hari ini bagi ramai lagi yang dapat manfaat dan ramai lagi yang dapat dengarkan tajuk yang kita akan bawakan hari ini, iaitu syok kalau keluarga kita keluarga sakinah. Okey, keluarga sakinah ni apa benda sebenarnya keluarga sakinah ni? Okay, kalau tanya saya, mungkin keluarga tu keluarga yang bahagia lah, kan? Tapi kalau ikut saya memang tak boleh lah nak bagi ceramah macam ni, kuliah macam ni, sebab saya tak cukup lagi ilmu, kata orang. Okay, jadi kita menjemput seorang panel yang saya rasa semua orang serba maklum dengan panel kita hari ini. Salah seorang panel daripada Tanyalah Ustaz, TV3. Lepas tu panel ni juga seorang penulis buku, okay? Buku Psikologi Tauhid. Dan juga ada banyak lah. Kalau saya nak cerita kat sini pencapaian Ustaz ni, ya Allah, banyak lah. Kalau tengok pernah buat macam-macam, okay? Panel Borak Kopitiam, panel Hot FM, banyak lah, okay? Jadi tanpa buang masa, okay, saya ingin menjemput satu-satunya, okay, da'i. Kita jumpa da'i ni, okay? Kita ada Da'i Fuad. Assalamualaikum Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Kopi Ustaz Abu Somad. Itulah tu. Kopi Ustaz Abu Somad tu dia jadi trend dah sekarang ni. Masya-Allah. Ustaz sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bertemu dengan semua rakan-rakan yang pastinya mungkin selalu ikut perkembangan Manar. Dan mudah-mudahan tak kira lah di Facebook ataupun di mana sekalipun, kita sebar luaskan, kita banyak-banyak like, kita banyak-banyak share. Betul. Supaya perkara-perkara yang baik macam ni dia menguasai banyak tempat berbanding daripada perkara yang lara, kan. Betul. Wallahualam. Jadi okey Ustaz, tanpa buang masa, boleh saya pass terus ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi para penonton yang berada di Zoom, yang berada di Facebook, tanpa membuang masa lagi, okey, saya menjemput dan mengalu-alukan Da'i Fuad, okey, Ustaz Fuad, untuk berkongsi dengan tajuk kita, iaitu syok bila keluarga kita keluarga sakinah. Jadi tanpa buang masa, silakan Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan dan taulan, sahabat-sahabat, dan pastinya kepada para pimpinan daripada Manar Holding Sdn Bhd, moderator kita yang masya-Allah tabarakallah, dan juga kepada kesemua rakan-rakan yang ada di Zoom, di Facebook dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita, kesentosaan dan kebahagiaan dalam baki kehidupan kita. Jadi bila kita tengok kepada perbincangan kita yang sangat-sangat cukup luar biasa pada petang ni, syok bila keluarga kita adalah keluarga sakinah. Bila keluarga kita keluarga sakinah. Dan pertamanya kita kena fahamlah, kan, yang disebutkan tentang keluarga sakinah itu apa, kan. Ada biasa orang sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang mana Allah SWT Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kita tahu bahawa sebenarnya mawaddah itu dia daripada perkataan wadda, yang membawa maksud adalah cinta. Manakala rahmah pula artinya adalah kasih dan sayang kita, yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Manakala sakinah ataupun sakinah kita sebut pada saat ni bermaksud daripada perkataan sakana, yang memberi maksud kepada kita iaitu tenang dan tenteram. Jadi itu perkara asas dahulu kita faham. Yang pertamanya adalah kita jelas bahawa
maksud sakinah itu adalah tenang dan tenteram. Kalau kita sebut sakinah daripada perkataan sakanah, tenang, tenteram. Sakinah mawaddah daripada perkataan waddah, iaitu membawa maksud kepada kita cinta, warahmah, iaitu berkasih sayang di antara satu sama yang lain. Jadi apa Ustaz nak sampaikan dekat sini, perkataan ini memang best, tapi banyak orang tak dapat pun keluarga bahagia. Sebenarnya memang ramai orang tak dapat. Ada yang menghadapi suasana yang getir, mohon maaf, perpisahan ayah dan ibu. Ada juga yang menghadapi keadaan di mana ayahnya yang mungkin tidak bertanggungjawab, yang ayahnya banyak, ada yang curang, ada yang buat dosa, ada yang buat maksiat dekat luar sana, menyakiti ibu dia, tak bagi tanggungjawab. Ada pula ibu yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan internetnya, meninggalkan tanggungjawab. Dan perkara ni penting. Ada juga adik-beradik yang buat kepala sendiri. Jadi sebenarnya memang ramai orang cuba mendapatkan keluarga bahagia, tapi tak semua orang dapat. Dan yang paling penting adalah implikasi dia. Kalau kat luar sana kita tengok keluarga yang kurang bahagia ataupun dipetik bahagia daripada keluarganya itu, maka kadang-kadang anak-anak ni dia akan mengalami pelbagai tekanan jiwa dan perasaan tau. Memang dia akan merasai tertekan dan sebagainya. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, disebutkan kepada kita di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ni untuk kamu ni, Allah ciptakan kepada kamu ini berpasang-pasangan. Dan Allah Ta'ala daripada jenis dirimu sendiri. Ini disebutkan min anfusikum azwaja. Yang disebutkan kepada kita adalah dalam keadaan kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni boleh kahwin dengan bangsa kita je. Tak boleh kita kahwin dengan bangsa jin. Ada yang sebut, Ustaz, saya dah tension dah berkawan dengan manusia, Ustaz. Mereka ni tak setia. Saya nak kahwin dengan jin. Jin apa bang? Jin ifrit. Jangan bukan-bukan bang. Jin ifrit nak dikahwinnya. Tak boleh. Dan kita kena faham bila Allah Ta'ala jelaskan kepada kita bahawa Allah ni dah ciptakan kita memang berpasangkan dengan orang kita. Tak payah nak kahwin dengan robot, tak payah nak kahwin dengan makhluk. Tak kisahlah jin Islam, Ustaz. Saya nak kahwin dengan jin Islam muslimah lagi, Ustaz. Pakai purdah, pakai niqab. Tak boleh bang. Kita hanya boleh kahwin dengan sebangsa daripada kita. Disebutkan dengan jelaskan pada surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka Allah Ta'ala ini telah menciptakan kamu di kalangan isteri-isterimu sendiri dan jenismu sendiri supaya kamu merasai ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Ta'ala ni berikan kepada engkau rasa cinta, rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan itulah sesungguhnya perkara yang benar-benar yang terdapat kepada orang-orang yang dapat berfikir tentang nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita berjaya untuk merasai kebesaran Allah Taala dan kita mendapat keluarga yang sangat penyayang, itu adalah nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Betul. Dan dengan elok-elok pengalaman saya selama saya berada dalam dunia dakwah ini dan pelbagailah cabaran yang saya lalui, saya tengok kadang-kadang ada orang ni, kalau dia dapat keluarga dia bahagia, kadang-kadang dia mungkin tak dapat kawan yang setia. Dan ada orang yang dia dapat kawan yang setia tapi dia tak dapat keluarga yang bahagia. So benda macam ni Allah Ta'ala bagi dekat kita semua adil. Ada orang dapat kawan yang baik, kawan yang bagus. Ada orang dapat mak ayah yang sangat supportive, tapi dia tak pandai pun berkawan. Jadi jangan risau. Allah Ta'ala bagi kepada kita semua ni cukup adil. Cukup adil. Dan kita pun akan kahwin dengan bangsa kita sendiri dan kita akan menjalani seluruh daripada kehidupan kita yang mana ianya akan membawakan kepada kita satu jalan yang sangat bahagia. Dan Allahu Akbar, kalau kita melihat Nabi SAW sangat menekankan kepada kita semua ini, iaitu satu orang yang tenang, yang sayang keluarga dia, yang kasih dengan cinta dia. Dan disebutkan dalam banyak-banyak nafkah yang terbaik untuk kita ni, disebutkan dalam hadis sahih, adalah dalam banyak-banyak nafkah infak yang kita buat, yang paling terbaiknya juga adalah kita beri kepada ahli keluarga kita.
berikan kepada ahli keluarga kita. Maksudnya, tengok ada adik-beradik yang tak mampu beli beras, yang tak mampu pakai pampers, tak mampu beli susu, maka kita ambil berat kepada mereka. Berapa ramai hari ini yang dah buat putus harapan dengan adik-beradik dia, berpisah dengan adik-beradik. Dia baca Quran, hari-hari dia ikut live perkongsian Al-Quran, hari-hari dia wakaf Quran, hari-hari dia dengar ceramah, tapi hubungan dia dengan adik-beradik dia tak jaga betul-betul. Dia nak bawa pergi mana sebenarnya amalan-amalan tersebut, sedangkan dia telah pun memutuskan hubungan silaturahim. Dia dah putuskan hubungan silaturahim. Dia dah blok dah WhatsApp. Sebelum dia blok WhatsApp orang tu, dia komen lagi dekat orang ni, aku benci kau. Dia sebut Minah Kentot, dia sebut, dia kutuk apa? Jamil Jenglot, dia marah betul. Lepas tu dia marah tengok adik dia toyol lah, dia Amir toyol contoh kan. Dia marah betul, dia save nama yang bukan-bukan dulu. Yang bukan-bukan. Tapi saya nak kata, kita nak bawa pergi mana amalan yang mana kita lakukan setelah mana kita memutuskan hubungan kekeluargaan di antara satu sama yang lain. Dan perkara ini akan memberikan kesakitan kepada kita semua jika kita tidak dapat untuk membawanya kembali, meredakan kembali setiap perkara yang menjadikan kita boleh berbalah di antara satu sama yang lain. Dan kita faham nak membina satu keluarga bahagia, dia memerlukan semua peranan. Kadang-kadang mak dengan ayah, perkara paling penting sekarang, mak dengan ayah nak bina keluarga bahagia, wajib upgrade ilmu. Wajib ibu dan ayah ni upgrade ilmu. Apa maksud upgrade ilmu, Ustaz? Bermaksud, kalau kita tak cukup ilmu untuk susun atur anak-anak kita, kita akan ada masalah besar. Kita tak ada pendekatan psikologi. Kita tak ada pendekatan yang kondusif kepada mereka. Apa akan berlaku dekat anak-anak kita? Anak-anak kita akan mengamuk. Anak-anak kita akan memberontak. Bahkan, nak dengar elok-elok ni, terbukanya Nabi Ibrahim dahulu. Nabi Ibrahim ni kahwin dua. Satu dengan Siti Sarah, satu dengan Siti Hajar. Satu dapat anak Ishak, satu dapat anak Ismail. Tapi tengok macam mana Nabi Ibrahim, apabila dia dapat perintah daripada Allah untuk menyembelih Ismail, apa yang Nabi Ibrahim nyatakan dalam Quran, Nabi Ibrahim minta pandangan Ismail. Wahai Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Apakah pandanganmu, wahai Ismail? Dengar elok-elok. Dia dapat perintah daripada Allah. Dia tanya balik anak dia, apa pandanganmu? Dia bukan tanya sebab dia berat hati. Dia bukan tanya sebab 70-30. Dia tanya sebab nak dengar pandangan Nabi Allah Ismail. Dan apa Nabi Allah Ismail kata? Wahai ayah, kalaulah itu daripada perintah Tuhan, maka kita laksanakan. Nampak? Dia nak dapat kesepakatan. Dia nak dapat kesepakatan secara konsensus. Nabi Allah Ibrahim bertanya dengan Nabi Ismail dan mereka berdua melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. What is the point? The point adalah, even though kita power agama, kita ada tarbiyah, ada master agama, ada degree agama, ada PhD agama, nak laksanakan dalam rumah mesti ada adab. Wa imma kepada anak-anak, wa imma kepada mak dan ayah, wa imma kepada isteri. Pendekatan itu adalah perkara yang paling penting pada hari ini. Sebab itu saya nak bagi tahu, kalau kita betul-betul nak keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, hormat itu tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihindarkan di antara satu sama yang lain. Sebab apa? Kelak nanti kalau kita hindarkan semuanya, ianya akan memberikan kesakitan kepada kita. Ramai orang, dia kalau nak cakap dekat luar, dia fikir banyak kali tau. Kalau aku cakap macam ni, orang mesti benci aku. Kalau aku bergurau macam ni, orang mesti meluak dekat aku. Kat luar dia fikir banyak kali. Tapi kalau dekat dalam rumah dia kata, lah tak apalah adik-beradik, takkan nak kena fikir. Kena fikir bang. Abang nak bercakap dengan adik-beradik, abang nak berkongsi, abang nak bercakap, nak bergurau dengan adik-beradik, dengan ahli keluarga, wajib fikir. Siapa kata, tak susahlah dengan ahli keluarga semua nak fikir? Tak ada bang. Setiap perkara yang kita sebut Kak, setiap perkara yang kita amal bang, semua perkara tersebut mestilah difikirkan. Kita fikir, kita rasa gurauan itu tidak menyemai luka. Gurauan itu tidak memberikan benih kesakitan, tidak memberikan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, betah-betah kehancuran. Maka apa yang kita lakukan, kita berhentilah daripada melakukan perkara yang
boleh memberikan manifestasi buruk dalam keluarga kita. Sebab itu saya nak pesan kepada kita semua yang ada dalam majlis yang sangat barakah ini. Jaga ahli keluarga ni adalah dengan sepenuh hati kita. Orang kutuk keluarga kita, jangan kita izinkan. Orang malukan mak ayah kita, jangan kita terima sekali. Jangan kita terima. Dan ramai juga di kalangan hari ini, saya tengok kat luar sana, memang banyak sangat keluarga yang rosak hari ini. Banyak sangat. Kalau anda sedang mengalami keluarga bahagia, ada suami yang solat, ada suami yang rasa tanggungjawab, ada mak yang jaga kebajikan anda itu okey. Anda okey. Tapi kalau kat luar sana anda dapat tengok keluarga yang mana na'udzubillah min zalik, ayahnya melihat aurat wanita yang lain, ibunya berkawan, bersuka hati dengan pelbagai lelaki yang lain, ikhtilat tidak dijaga. Ikhtilat, tahu tak apa itu ikhtilat? Perbatasan, pergaulan di antara lelaki dan juga perempuan tak dijaga. Tak dijaga. Sibuk kerja macam mana sekalipun, malam nak mesej lelaki dengan perempuan, pukul 11 malam berhenti. Pukul 11 malam udah berhenti. Dia ada isteri, hormat suami dia. Kita jadi majikan, hormat kita punya pekerja punya keluarga dia. Dia tak dapat respon, tak apa. Pukul 11 berhenti. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada kita. Wa imma perniagaan, wa imma kekayaan, wa imma kemajuan pasukan. Kecuali kalau dia dapat keluarga yang bagus, dia akan jadi pekerja yang bagus. Kalau dia dapat keluarga yang taat kepada Allah, keluarga yang tenang, daripada energi ketenangan keluarganya itu akan diserap masuk ke dalam syarikat kita, ke dalam pekerjaan kita, ke dalam apa sekalipun yang kita buat. Sebab itu saya nak bagi tahu sekarang ni kepada kita semua, benalah keluarga yang benar-benar bahagia dalam kehidupan kita. Benar-benar bahagia. Dan sakidah mawaddah ini akan terbentuk apabila kita benar-benar merasakan bahawa ketenangan dan pengabadian kita itu kita letakkan kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab itu kan, sahabat-sahabat para penonton sekalian, Nabi SAW itu pernah bercakap, aku melihat, aku pernah berhenti di hadapan syurga Allah dan aku melihat di dalamnya itu banyak orang miskin. Dan Nabi sambung lagi hadis itu, dan aku pergi ke neraka Allah dan aku melihat dalam neraka tersebut ada banyak orang-orang perempuan. Bila dinyatakan kenapa banyak sangat orang perempuan ini yang berada di dalam neraka Allah Ta'ala, la tashkuru ila zawjih. Dia tidak bersyukur kepada suaminya. Apa yang suami dia ada, dia tak bersyukur. Dia tak bersyukur. Suaminya ada RM50, tidak bersyukur. Ada pula Allahumma salli ala Muhammad, apa yang suami dia mampu beri dekat dia, tak bersyukur. Dia melihat keadaan orang lain. Saya nak bagi tahu, tolonglah akak-akak, janganlah pergi buka Instagram, buka Facebook, pergi tengok lifestyle orang lain dan bercita-cita nak buat macam dia. Mereka ada bahagia mereka sendiri. Kita ada bahagia kita sendiri. Orang RM10 boleh bahagia dengan RM10. Orang RM50 boleh bahagia dengan RM50. Tapi ingat, orang kaya belum tentu bahagia. Dan sebab itu kalau kita tengok dalam majalah-majalah perniagaan, ada statistik yang dikeluarkan, lebih daripada 90% CEO ataupun mereka yang berjaya, ada yang disebutkan juga dalam hujah mereka bagi tahu banyak 80% mereka yang berjaya ni kebanyakannya tak dapat pun keluarga yang bahagia. Mereka terlalu bercita-cita nak buat pentingkan keluarga. Mereka bangunkan keluarga mereka tapi mereka terlupa untuk bangunkan syarikat tapi lupa nak bangunkan keluarga. Mereka tidak menghargai ahli keluarga mereka kecuali setelah ahli keluarga itu telah pun pergi, telah pun meninggalkan dan tak ada benih-benih kebahagiaan, barulah mereka baru fikir bahawa rugi dan tidak merasai kebahagiaan. Sebab itu saya nak bagi tahu dekat anda semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah sesungguh-sungguhnya hati kita, jagalah sesungguh-sungguhnya jiwa dan perasaan kita, kerana ianya pasti akan memberikan satu kesan yang amat mendalam kepada kita. Dan anak ni jangan lupa untuk doakan mak dengan ayah. Mak dengan ayah belum pakai mak tak pakai tudung, takkan ayah nak pakai tudung kan? Mak tak pakai tudung. Mak tak pakai tudung, adik-beradik tak pakai tudung, tak tutup aurat, boleh ingatkan dekat dia. Abu Hurairah kan, dia masuk Islam, jadi ulama dalam Islam, tapi mak dia lambat masuk Islam.
Bahkan dia apa yang dia buat, dia pergi jumpa Nabi, dia minta doa dekat Nabi. Nabi pun doalah dekat Allah Taala. Nabi rekomenkan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Mintakan supaya mak Abu Hurairah ni masuk Islam. Nabi tak boleh lakukan apa-apa. Nabi Muhammad itu boleh berdoa. Nabi macam kita, makhluk Allah. Bezanya Nabi adalah makhluk Allah Ta'ala, kekasih Allah yang paling agung, yang mempunyai tempat khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding kita. Dan Nabi itu pun berdoa kepada Allah. Apa yang berlaku? Setelah Nabi doa supaya mak Abu Hurairah masuk Islam, maka bila Abu Hurairah balik je rumah dia, mak dia keluar daripada pintu, disebutkan sebagai riwayat kata mak dia dah habis mandi wajib, dan mak dia minta kepada Abu Hurairah, aku nak belajar, aku nak masuk ke dalam agama Islam. Allahumma salli ala Muhammad kan. Tapi setelah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, kita kena fahamlah perkara yang paling asas dan tidak mendangkalkan kita adalah nak dapatkan keluarga yang bahagia, nak dapatkan kesetujuan dalam kehidupan kita. Perkara pertama yang kita mesti belajar dan jaga adalah sistem komunikasi kita. Sistem percakapan di antara satu sama yang lain. Kadang-kadang tak semua faham dengan bahasa ringkas kita. Kita dah dapat tengok satu view masalah tu dengan sempurna. Tapi bila adik-beradik tanya, bila mak ayah tanya, kita tebuk-tebuk cerita. Ni yang banyak buat bergaduh dalam rumah tangga. Dia tak nak cerita baik-baik. Dia tak nak berkomunikasi baik-baik. Dia tak nak terangkan secara menyeluruh semua plot penceritaan dan apa yang dia nampak. Dia gagal untuk komunikasi dengan baik. Jadi belajar komunikasi ni bukan penceramah aja. Bukan tukang pemberikan kuliah, orang yang akan present syarikat, speaker ataupun Allahumma salli ala, orang yang melantun-lantunkan pengucapan. Bukan. Kalian yang nak dapatkan keluarga bahagia wajib belajar ilmu komunikasi. Macam mana dalam ilmu komunikasi mak dengan ayah nak bangunkan anak-anak, make sure perkataan positif dicantumkan dengan perkataan positif. Contoh apa dia? Awak belajar bersungguh-sungguh, kelak awak akan jadi orang bermanfaat. Beza. Awak belajar bersungguh-sungguh, kalau tidak hidup awak gagal dan susah. Nampak? Cantuman perkataan negatif dan juga positif adalah perkataan yang tak kuat sama sekali. Tak kuat. Perkataan yang kuat adalah positif dan positif. Jika kita nak buat perkataan negatif-negatif, kita satukan satu perkataan dalam keadaan yang ringkas. Bila malas berusaha, jawapannya jauh akan ketinggalan dalam kehidupan. Bila nak bagi emotion negatif ataupun negatif ni bermaksud dia kritikal lah, wording yang akan berikan peringatan. Vibe dia macam tu. Tapi bila kita kata nak positif, kita buat sebut perkataan positif. So kita faham, kita nak lebih banyak perkataan positif dan negatif. Jadi apa yang kita lakukan? Kita fokuskan pemusatan mata dan kerja kita, lihat mana satu benda yang kita nak kuatkan. Pandang, okey, kita sempurnakan. Ustaz, tak boleh tak selalu positif, kita kena ada ambil risiko. Ya, bila kita sebut perkataan positif, risiko. Kenapa anda berjuang bersungguh-sungguh? Supaya anda mampu bantu orang lain. Yang kita nak tanam dekat dia, supaya dia mampu bantu orang lain. Kenapa anda kena rajin bekerja? Supaya anda menjadi contoh dan tauladan. Perkataan positif dicampurkan. Jadi bangunkan anak isteri dengan perkataan macam itu. Dan ada pula suami ni yang dia miskin emosi. Tahu tak dia miskin emosi? Dia tak boleh menghargai air mata isteri dia, tak boleh menghargai penat isteri dia. Wa imma isteri mengangkat sehelai baju kita, pergi basuh seluar dalam kita, pergi ambilkan plakat kita, wajib diucapkan terima kasih sebagai tanda penghargaan kepada mereka. Makanan yang sedap-sedap, jangan diam bang. Masalah orang kita ni berat untuk memuji, senang untuk mengkeji. Itu masalah orang kita. Dia kalau nak puji ahli keluarga dia susah, tapi bila ada nampak kelemahan, dia senang nak tegur. Ini orang miskin bang. Ini orang miskin perkataan. Ini adalah orang yang miskin kebahagiaan. Dia tak boleh nak appreciate orang yang ada dekat depan dia. Wa imma orang datang bawakan kita satu pen, ucapkan terima kasih dekat mereka. Penghargaan. Apa maksud penghargaan? Penghargaan itu kata dasar dia harga. Apa maksud harga? Meletakkan nilai pada setiap usaha. Dengar elok-elok. Jadi menghargai apa maksud dia? Meletakkan nilai pada setiap usaha. Dia masak untuk kita, suami bawa drive kereta untuk kita. Wa imma, mohon maaf,
kalau berlakunya hubungan kelamin sekalipun, diucapkan terima kasih kepada sang isteri, ucapkan terima kasih kepada sang suami. Itulah yang seringkali orang tertinggal. Jadi ilmu komunikasi mestilah kita semua dapatkan. Tak boleh tinggal, tak boleh terbuang, mesti repair balik. Kalau anda nak keluarga bahagia, pergi macam-macam cari kelas komunikasi. Belajar dekat YouTube pun banyak, saudara sekalian. Sebab itulah Allah SWT Muhammad, sekali kita meninggalkan ilmu komunikasi, maka kita akan gagal. Sebenarnya nak bangunkan orang ni senang. Perkataan. Saya tak perlu untuk datang ke rumah saudara, tepuk badan. Saya tak perlu datang ke rumah saudara, gantung kertas majung. Inilah saudara cara membangunkan keluarga bahagia. Saya tak buat macam tu pun. Saya cakap je. Dan saya yakin dan percaya ada yang habis kuliah ni, dia tahu apa yang dia kena buat lepas dia dengar program saya. Sebab word ini, percaya, daripada perkataan boleh memecahkan bangsa. Daripada perkataan boleh menyatukan bangsa. Jadi apa yang kita kena buat, sahabat-sahabat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adalah cari gali intipati kita, cari gali kekuatan kita, dan di sanalah ada kebahagiaan yang betul-betul abadi. Dan saya nak kita semua pastikan bahawa tidak lain dan tidak bukan, kita nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya serahkan kembali kepada moderator Adli, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fuad. Okay, untuk sesi pertama ni, okay, so apa yang kita dapat daripada sesi pertama ni, itulah lebih baiknya kita mengimprove, ya Allah, apa bahasa Melayu, menaik taraf kita punya level tahap komunikasi kita tu. Okay, sebab apa yang Ustaz cakap tadi, dalam komunikasi boleh menjatuhkan bangsa, dalam komunikasi juga boleh membangunkan bangsa. Jadi mari sama-sama kita betulkan ataupun belajar macam mana nak berkomunikasi dengan pasangan dengan cara yang betul. Okey, itu bukan hari inilah. InsyaAllah kalau kita ada speaker ataupun mana-mana yang boleh berkongsi, kita akan buatlah nanti, insyaAllah. Itu pun kalau ada permintaan lah untuk kelas komunikasi. Jadi kita akan berehat dulu dalam seminit dua. Dan yang berada di Facebook, jangan lupa teruskan berkongsi, teruskan share video live ni. Okay, teruskan berkongsi video live, dan agar semua dapat manfaat yang sama. Okay, dan sebelum kita rehat, saya nak ceritakan sikit lah apa yang Mana Holding buat kan. Okay, kalau yang dalam Zoom ni sudah sedia maklum lah, di Mana Holding kita membuat dua program utama, iaitu program Wakaf Quran Malaysia, dan juga kita menjual Al-Quran Manar. Okay, dalam program Wakaf Quran Malaysia kita kita telah mempunyai pengalaman selama 4 tahun lah untuk program Wakaf Quran Malaysia, dan juga untuk Manar Al-Quran. Okay, ni salah satunya ada kat sini, saya ni ada sini. Ini Manar Al-Quran lah. Okay, yang tuan-tuan dapat tengok kat sini, ni salah satu warna hijau, dan ada banyak juga warna yang lain. Dan kalau tuan-tuan atau puan-puan berminat, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah mesej kami di ruangan Facebook, di page Facebook kami. Okay, jadi tanpa buang masa, kita akan rehat dulu. Okay, dan kita akan berjumpa selepas ini. Baik, Assalamualaikum. Tak berdosa pun kalau kita ni tak tahu baca Quran. Tapi yang berdosa, kita ni tahu yang kita tak tahu dan kita tak nak belajar. Dan bila kita baca, kita salah dalam bacaan. Itu berdosa. Sebab tu perlu dapatkan guru, dapatkan Al-Quran yang senang, mudah untuk kita baca. Dan yang paling penting, bila kita baca, kita faham maksud dan terjemahannya. Sampai ke dalam hati kita, akan memberikan kita kesedaran. InsyaAllah, kita akan dapat amalkan sampai bila-bila, sampai kita mati. Jadi kalau korang nak Al-Quran yang cantik, Al-Quran yang mudah untuk korang baca, korang boleh dapatkan Al-Quran daripada Mana. Al-Quran yang sangat indah, pelbagai free gift yang Indin dapat. Yang penting saiznya F5, mudah dibawa ke mana-mana. Dan banyak lagi kelebihan dia, antaranya tajwid berwarna, terjemahan Melayu, asbabun nuzul, hadis tentang Al-Quran, dan banyak lagi. Dan yang paling penting, ada promosi sekarang ni, promosi Merdeka, dan banyak hadiah untuk dimenangi. Korang dapatkan je, insya-Allah. Hiasi kehidupan kita dengan banyak akan baca Al-Quran. Okey, dapatkan sekarang. Jadi alhamdulillah, kembali kita ke sesi kedua kuliah awal yang bertajuk
syok bila keluarga kita keluarga sakinah. Okey, apa yang Ustaz Fuad, ya Dai Fuad yang telah kongsikan kepada kita awal tadi, bagaimana pentingnya ilmu dalam menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, dan juga macam mana pentingnya komunikasi dalam menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, kan? Jadi tanpa buang masa, saya menjemput kembali Ustaz. Okey, boleh sambung? Cantik. Okey, cantik. Alhamdulillah sempat dah makan taufa. Okey Ustaz, tanpa buang masa, saya persilakan Ustaz untuk teruskan kuliah ni. Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang banyak kali kita dengar mana-mana speaker sahaja apabila bercakap tentang nak dapat keluarga bahagia, nak dapat keluarga ketenangan, mesti kita akan tanamkan banyak perkara lah, termasuk dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Semua orang tahu amalan ni, tapi mereka tak amalkan sebab dia tak tahu impak keluarga bahagia. Dia tak dapat rasakan dan dia pun tak tahu keluarga dia macam mana. Keluarga dia macam mana. Saya nak bagi tahu. Bila dalam Quran sebut kepada kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bila sebut pada kita, wahai Tuhan kami, berikan kami isteri dan zuriat daripada keturunan kami, perkara yang menyukakan, menenangkan hati melihat mereka, dan jadikanlah kami imam bagi ikutan mereka yang mahu bertakwa. Kita minta Al-Furqan ayat 74. Jangan pernah berhenti berdoa, saudara. Ada orang kata, Ustaz, saya dah penat lah doa-doa suami tak semayang. Sabar kak, jangan putus asa awal sangat. Ada kes dekat saya, dia doa tak pernah putus. Tak pernah putus daripada awal perkahwinan. Dia kahwin umur 20, umur 65, suami dia yang pakai seluar pendek dah pakai seluar panjang. Yang tak pergi semayang dah jadi pecinta masjid. Rupanya nak tunggu 40 tahun doa dia makbul, tuan-tuan. Biarlah. Bila dah makbul, percayalah cakap saya, kenangan silam yang pahit itu semua akan jadi sekadar kenangan yang tetap berlalu. Jangan putus asa. Mak ayah tak boleh putus asa dalam mendidik anak-anak. 10 tahun anak jadi samsing, anak ambil dadah. Habis 10 tahun itu, maka dia jadi anak yang bermanfaat. Kenangan silam telah pun menjadi satu perkara, tangga yang telah pun kita naik dan meningkat ke arah pembangunan yang jauh lebih dahsyat. Sebab itu apa yang Ustaz nyatakan di sini kepada semua para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la tayasu min rahmatillah. Engkau jangan putus asa nak bangunkan keluarga engkau. Ini keluarga engkau, tanggungjawab engkau. Engkau kena pastikan mereka kenal Allah, kenal Nabi, dan tetap merasai keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana disitulah manfaat yang paling besar sekali. Dah ada anak, dah ada isteri, dah ada suami. Al-Furqan ayat 74, jangan pernah lupa baca. Sebab dengar elok-elok, bila Allah Ta'ala berikan kepada kita sesuatu, itu namanya rezeki. Tapi kalau Allah belum berikan kepada kita, itu bermaksud Allah melindungi kita. Tetapi ingat, Allah beri suami, suami itu amanah. Allah beri isteri, isteri itu amanah. Anak lelaki itu amanah. Anak perempuan itu amanah. Bila Tuhan memberi kepada kita, kita wajib memeliharanya. Tetapi bila Tuhan tak memberikan kepada kita, bermaksud Tuhan menyimpannya untuk kita. Tuhan melindungi kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan kepada kita supaya bertenang-tenang. Dan kita tidak terlalu gopoh gapah dengan apa yang kita dapat. Dan kita tidak terlalu rasa macam gempak sangat, hebat sangat diri kita ini. Yang paling penting, kita mendapatkan keyakinan yang cukup besar. Sebab itulah sa'adah. Apa maksud sa'adah? Sa'adah. Apa maksud sa'adah? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Ada hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW bersabda, Arba'un minas sa'adati al-mar'atu salihah. Ada 4 perkara yang akan memberikan kebahagiaan kepada engkau. Pertama, al-mar'atu salihah, iaitu isteri yang salihah. Abang tak rasa isteri jenis tak nak semayang? Senang lah. Saya Ustaz, saya isteri tak nak semayang. Saya penat dah tegur dia. Isteri tak nak pakai tudung. Saya letih dah Ustaz. Memang letih perasaan tersebut. Sebab itu bang,
Benda ni semua bermula dengan pencarian jodoh. Bila cari jodoh, jangan kita cari, minta Allah cari bang. Yang belum kahwin, minta Allah cari. Minta Allah jumpakan. Yang dah kahwin, kita dah jumpa. Kadang-kadang Allah minta kita pula tarbiyah suami kita. Isteri pula, diminta pula kita tarbiyah isteri kita. Kalau kita dapat hidayah, kalau kita kenal Allah, Allah Ta'ala hantarkan orang lain pula untuk kita tarbiyah, untuk kita bawa dia kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya sangat seronok kalau kita dapat perkara pertama. Siapa dia? Wanita yang salihah. Isteri yang soleh ni memang buat suami tenang. Suami, isteri yang tidak membentak-bentak, yang tidak meminta-minta. Perkara yang lebih daripada itu, suaminya pula berikan kesempurnaan. Kita tahu kan, suami wajib beri makan. Berapa kali wajib beri makan? 2 kali wajib. Yang wajib 2 kali. 1 kali makan pagi, tengah hari, 1 kali makan malam. Itu wajib setiap hari. Yang kedua, lelaki wajib untuk memberikan tempat perlindungan rumah. Jadi kalau dia belum cukup sempurna, belum cukup apa ustaz, cara yang sederhana. Boleh ke duduk rumah mak mertua ustaz? Boleh, selagi mana isteri rasa selesa. Kalau isteri tidak rasa selesa duduk di rumah mak mertua, bermaksud suami telah pun mengabaikan nafkah. Kalau isteri okey duduk dengan mak mertua, bagus. Tapi kalau dia tak okey, dia ada hak untuk minta kepada suami, abang, saya nak nafkah rumah yang saya boleh rasa selesa. Alhamdulillah. Saya sendiri pun, Masya Allah, Tabarakallah, kalau rasa nak pergi keluar rumah, saya boleh keluar rumah. Tapi Alhamdulillah, saya menikah 8 bulan, Allahumma salli ala Muhammad, saya masih duduk dengan rumah mak, hampir setahun. Dan saya tanya dekat dia, jom kita keluar, boleh tak? Tapi isteri saya kata apa dia? Tak, apa, boleh lagi bang, insyaAllah kita duduk dulu kat sini. Masya Allah, Tabarakallah. Saya okey, tak ada masalah. Saya kata kalaulah kata 1 bulan nak keluar, dah pun dah boleh. Tapi bila nak kata nak ambil berkat, nak tumpang kebaikan, nak tengok macam mana bila mak ayah setiap malam bangun tahajud, boleh bawa pasangan tunjukkan contoh. Tapi isteri dia ada hak untuk dapat rumah yang baik. Itu hak dia. Yang ketiga, pakaian. Pakaian isteri dalam tempoh 12 bulan wajib pada suaminya memberi 2 pakaian baru, sahabat-sahabat sekalian. 2 pakaian baru. Tahu tak apa maksud 2 pakaian baru? Iaitu pakaian yang mana diberikan sepanjang tempoh setahun. Sepanjang tempoh setahun. Dan bila Ustaz kata sepanjang tempoh setahun, mesti ada 2 pakaian barulah. Tak boleh isteri pergi beli sendiri. Kalau suami ada duit, boleh minta tolong isteri beli. Tapi kalau Allahumma salli ala Muhammad tak cukup, kena minta bincangan isteri. Allahumma salli ala Muhammad. Itu apa tanggungjawab suami kepada isteri, dan isteri pula betul-betul tidak membentak-bentak, tidak meminta perkara yang lebih daripada apa, Allahumma salli ala Muhammad, tidak jadi perkara yang lebih daripada kemampuan suaminya itu. Dan ianya adalah perkara yang paling penting. Sebab itu disebutkan arba'un minas sa'adah. 4 perkara yang bakal memberikan kau kebahagiaan. Apa dia? Al-ma'atus salihah, isteri yang salih. Wal maskanu wasi'un. Apa tu pada? Tempat tinggal yang luas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita. Nah, kalau tak ada tak apa bang. Tak ada tak apa. Wal jarus salihu. Apa dia? Iaitu jiran-jiran yang salih. Jiran yang salih. Apa definisi jiran? 40 buah rumah belah kanan, 40 buah rumah belah kiri, 40 buah rumah belah depan, 40 buah rumah belah belakang. Itu dia. Wal marqab hani'u. Disebutkan kepada kita Allahumma salli ala Muhammad, dan kenderaan yang elok. Raqibun. Raqibun. Iaitu kenderaan yang elok. Ada kenderaan yang elok ni kebahagiaan. Wa arba'un minasyaqawati. Dan ada 4 pula jenis kedukaan. Al-awwal huwa al-jarus su'u, iaitu mendapat jiran yang teruk. Itu memang tak bahagia. Dapat jiran yang suka menyakitkan kita, buang sampah, yang suka mengumpat kita, buruk. Wal mar'atus sa'u, wal mar'atus su'u ataupun su'u, menyatakan kepada kita dapat pula isteri-isteri yang tak best. Wal maskanu dhiqu, dan dia pula mendapat tempat tinggal yang sempit. Wal marqabus su'u, dan dia mendapat pula kenderaan yang buruk. Apa maksud Ustaz ni? Bukanlah kita nak minta jadi kaya. Perkara pertama, kita nak bagi tahu ada 4 jenis kebahagiaan, dan ada juga 4 jenis keperitan dan kesedihan.
Tetapi apa yang kita nak bagi tahu kepada kita semua, perkara pertama, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita cuba sama-sama bekerja ke arah itu. Bekerja agar jadikan isteri jadi pasangan itu soleh-soleha. Bekerja agar jadikan rumah kita itu luas. Kalaupun tak luas pada kakinya, tetapi luas pada pandangan matanya. Rumah kalau tenang, masuk rasa luas bang. Tapi kalau rumah rasa dah lah sempit, rumah besar pun kalau kita ada gaduh dengan mak ayah, ada gaduh dengan adik-beradik, rumah besar rasa sempit, tak seronok, lemah nak duduk. Betul tak? Kita takkan rasa seronok. Wal jar salih. Dan jiran-jiran yang bagus. Jiran-jiran yang bagus ni nak cari kat mana? Kat Masjid Surau lah. Pergilah kat sana. Janganlah lelaki zaman sekarang ni nak cari jiran senang. Abang pergi masjid, abang pergi surau, abang dapat jiran. Abang duduk kat rumah 10 tahun, 20 tahun. Kalau tak ada kawan kiri kanan, maksudnya abang tak pergi surau lah tu bang. Pergi surau cari kawan. Masjid cari kawan. Ini tidak, duduk perumahan dah 10 tahun. Seorang kawan pun dia tak ada kat taman tu. Pasal apa tak pergi surau? Cara paling cepat nak dapat kawan, pergi surau. Itu cara dia. Kalau tak biasa waktu kecil, pasal tu dah besar je ni tak nak pergi. Pergi bang. Wal marqabun hani. Iaitu kita pun sama-sama bekerja agar kita mendapatkan kenderaan-kenderaan yang baik. Sebab apa dia? Sebab daripada semua perkara ni kita nak terapkan kepada ahli keluarga kita. Persoalan dia, Ustaz. Jadi macam mana saya nak dapatkan keadaan yang bahagia? Saya nak dapatkan keluarga yang tenang. Saya nak dapatkan keluarga yang mawaddah warahmah. Iaitu perkara pertama adalah saling memohon maaf dan memaafkan. Minta maaf. Abang minta maaf, abang tak boleh berikan kekayaan. Minta maaf ni dia kena ada sekali dengan pengakuan. Abang minta maaf, abang terlepas pandang. Abang minta maaf, abang ada banyak kelemahan. Dia kalau kita minta maaf, tidak ada pengakuan kekhilafan, itu namanya keegoan. Saya mohon maaf. 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 Maaf ni bukan perkara murah bang. Bukan perkara murah yang tidak diselangkan dengan pengakuan. Ada orang minta maaf tapi ego. Dia tetap tak nak mengaku kelemahan dan kesilapan diri dia. Ianya perkara yang sangat buruk. Jadi dapatkan permohonan maaf. Yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, adalah saling melindungi, takaful. Takaful. Memberikan perlindungan kepada ahli keluarga kita. Dengar ada orang nak jatuhkan ahli keluarga kita, ada orang umpat, ada orang fitnah, ada orang cuba burukkan, kita pertahankan. Kita pertahankan. Dengar ada adik-beradik kita susah, kita lindung mereka daripada fitnah, daripada aib. Daripada fitnah, daripada aib. Jangan pula kita bawa cerita kelemahan adik-beradik kita ke kawan-kawan kita. Ramai orang hari ni, dia cerita kelemahan dia. Saya jumpa banyak orang lah. Dia dalam bab agama cukup main sayang. Tapi cukup main sayang, tiba-tiba bila kata mak ayah nak meninggal, bab harta cukup main cekedang dia. Kalau beli makanan, dia tahu nak pergi support BMF, buy Muslim First. Dia tahulah nak pergi, Allahumma salli ala Muhammad, dia tahulah nak pergi kat Naris Mart, dia tahu nak pergi dekat Az-Zain. Dia tahu kalau nak cari Quran, nak beri wakaf, boleh pergi dekat Manar Holding. Tapi bila bab harta, dia memang gaduh dengan adik-beradik. Saya tak nak bahagia ikut faraid, saya nak bahagia ikut sivil. Ya Allah, ya Tuhanku. Benda ni banyak kat luar. Orang agama ada belajar. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak bagi tahu dekat anda semua sahabat-sahabat, penyumbang-penyumbang, pewakaf-pewakaf dan bakal pewakaf sekalian. Jangan loket untuk berkongsi rezeki. Jangan loket untuk kongsi rezeki. Ada mak yang dah pergi meninggal, yang dah tinggalkan kita, kita boleh wakafkan Quran. Ada bapa yang dah pernah pergi jauh daripada kita, kita boleh infakkan kepada mereka. Hadiahkan kepada mereka. Ada adik-beradik yang tengah COVID itu, kita pun ambil atas nama dia, pergi buat pahala, dah dua-dua dapat ganjaran. Benda baik ni, perbanyakkan niat saja, dia akan dapatkan banyak kelebihan kepada kita semua. Sepakat elok-elok. Adik-beradik ni jangan baik waktu ayah ada je. Waktu ayah ada, waktu mak ada, cukup main baik, cukup main sepakat. Tapi bila mak dengan ayah tak ada, hilanglah sepakat tu. Sebab tu orang tua-tua dulu pesan apa dia? Macam mana nak bagi adik-beradik sepakat ni Ustaz? Ada yang bagi kata kalau nak bagi sepakat, pergi ambil pisang, pergi sedekah kat masjid. Lepas tu hajatlah, mudah-mudahan kalaulah sedekah tu Allah Ta'ala ambil, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi adik-beradik jadi baik. Manis ni tu macam manis pisang. Contoh. Contoh.
Ada orang buat macam tu. Dia bagi makan hari Jumaat, niat supaya memperbaiki hubungan antara adik-beradik. Dan dalam adik-beradik ni tak payahlah nak tunggu. Saya ustaz tunggu dia minta maaf kat saya. Saya ustaz tunggu dia datang ziarah saya. Bang nak tunggu buat apa? Abang macam tunggu nak masuk syurga bang. Kunci syurga ada kepada orang yang menyambung silaturahim. Wa imma dibenci sekalipun. Mohon maaf dengan adik-beradik. Mohon maaf dengan mereka. Bina balik kesepakatan dengan mereka. Bina perlindungan di antara mereka. Allahu Akbar. Selanjutnya Allahumma salli ala Muhammad. Musyawarah. Apa maksudnya musyawarah? Yang ketiga, iaitu berbincanglah dengan adik-beradik. Duduk sepakat sama-sama. Musyawarah ni termasuklah dengan infak kata-kata. Infak kata-kata yang baik. Tahniah Long, pandai kau cari rumah. Tahniah kak, Alhamdulillah dapat kereta Pro 2 Azia. Tak payah sebut, oh Allah, setakat Pro 2 Azia saya pakai Myvi full spec 1.5. Dia kata, saya punya Myvi boleh terbang tu. Allah Azia tak boleh. Kata, saya pakai Mercedes, tak payahlah. Dia macam ni tau. Semua tu kejayaan. Kau dapat kereta, kau dapat rumah, kau dapat keluarga, kau dapat isteri. Itu kejayaan dalam hidup kau. Dapat isteri, kerja cikgu, kejayaan. Dapat isteri, kerja kerani, kejayaan. Perkahwinan, kejayaan. Kereta, kejayaan. Rumah, kejayaan. Dapat anak, kejayaan. All the thing adalah kejayaan. Pandanglah macam tu. Apa ucapan kita bila orang dapat kejayaan? Berikan pandangan dan kebaikan kepada mereka. Puji mereka, sanjung mereka, naikkan mereka, dokong mereka. Kerana itulah ianya akan memberikan sumbangan yang lebih besar. Masalahnya hari ni, ramai orang jenis sembang pumpang-pumpang, sebut terima kasih pun malu-malu. Bercakap kalau bab politik cukup main dahsyat. Aku geram betul dengan ahli politik. Pakkan dah kena keluar dewan? Macam tu. Kau cuba tengok, marah betul. Aku marah betul dengan MP Jerutong. Marah betul dengan MP Pasir Salak. Contoh. Aku marah betul dengan ahli-ahli parlimen. Dia punya bergaduh cukup main dahsyat tu. Tapi bila orang bagi ayat dekat dia, bila orang dia buat salah kat orang, bila dia sebut minta maaf, macam bisu bang. Sejak bila kau gagap aku lempang muka kau, baru tak gagap. Cakap tak boleh nak kuat. Tapi kalau dia cerita politik, dia cerita bola, woi aku suka betul Manchester. Ronaldo masuk. Sejak Abang Do masuk, woi dahsyat lah. Tapi semalam kalah pula. Dah kalah pula, masya-Allah tabarakallah kan. Semalam kan lusa saya tak ingat game baru-baru ni kan. Jadi sebab itu saya nak kata, kita ni tak cukup gentleman lah. Kalau kita lelaki betul-betul gentleman, you tak malu nak sebut minta maaf tau. Tak malu nak sebut terima kasih. Tak malu nak sebut abang sayang awak, suami sayang awak, ayah sayang awak. Tapi kalau tak gentleman, tu pengecut nak sebut. Berat mulut. Sebab tak gentleman. Tak gentleman. Kalau gentleman sebut. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Lagi banyak kita sebut, itu bermaksud kita lebih gentleman. Ustaz ni bagi suasana panas tau Ustaz. Bukan nak bagi panas. Tapi nak bagi tahu dekat anda semua, Allahumma salli ala Muhammad. Musyawarah. Ustaz, saya memang nak apa benda yang Ustaz cakap tu semua saya nak. Tapi saya tak mampu buat. Saya tak mampu buat. Ni ada isteri-isteri cakap macam tu. Akak, kalau akak tak mampu buat, akak pergi belajar ilmu kepimpinan. Kalau akak dapat suami yang tak mampu tunjukkan tauladan, akak pergi belajar dan akak tunjuk tauladan dekat suami. Kalau dia tak boleh jadi leader, mungkin dia boleh jadi follower. Dalam hidup ni tak leader, follower. Bila kita tak dapat keputusan yang baik, kita cuba jadi tak ada masalah. Ustaz, boleh tak kalau isteri contoh yang banyak bagi jawapan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tetapi jangan melampaui batas. Itu je. Jangan melampaui batas. Itu je. Jangan semua nak salahkan suami, nak betul. Tak. Cuma kalau nak bagi pandangan, boleh. Apa pula tak boleh. Sebab itu saya nak bagi tahu dekat semua sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sepakat. Marilah kita sepakat untuk membangunkan keluarga yang muafakat. Marilah kita sepakat untuk melahirkan generasi yang berkat. Marilah kita sepakat agar kita semua dapat diangkat. Dengan kesepakatan itulah yang akan menjadikan saudara menjadi orang yang mulia, saudara menjadi orang yang kuat semangat di antara satu sama yang lain. Dan tidaklah kita berputus asa dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa yang keempat, mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita. Amalkan sunnah. Amalkan Quran. Saling betul-betulkan di antara suami dengan isteri. Saya yang mengajar ni pun, saya yang berkongsi ni pun, saya nanti murajaah dengan isteri, saya baca. Isteri ada tegur saya,
Isteri saya ustazah ngajar kat sekolah. Saya ada tegur dia, nanti dia tegur saya. Okey ya. Apa masalahnya kalau ini masalah bila suami isteri baca Quran sama-sama kan? Nanti dia kata, abang, bila suami dia baca wa inna lana, abang, itu panjang mana ada, betul lah abang baca lah. Dia memang macam tu. Dia jenis macam tu. Dia tak boleh tolak ansur, tak boleh dengar pandangan. Relax lah. Saling berkongsi rasa. Kenalkan anak-anak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan dia ni dengan para tokoh-tokoh agama. Dengan tokoh-tokoh agama yang soleh dan solehah, yang beramal dengan ilmunya, supaya dia nampak ke mana dia nak pergi. Visualkan kejayaan, visualkan keluarga bahagia. Keluarga bahagia ni mesti digambarkan. Mesti digambarkan, mesti dirasakan, mesti dibangunkan, mesti digerakkan. Itulah yang akan mendapat kekuatan yang lebih dahsyat. Sang isteri bersyukur wa imma apa sekalipun. Jangan menjadikan orang, oh, sweetnya ustaz, tengok Insta famous ni, dia bawa bunga besar untuk isteri dia. Tak adalah. Suami saya ni ustaz setakat bawa ni bunga kertas lah dekat saya. Masya Allah. Sebab itu saya nak beritahu kepada semua sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalanlah melalui apa yang kita mampu. Hiduplah dengan apa yang kita mampu. Maka kita akan tetap berjuang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita buat sunnah, kenalkan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan mereka, ianya akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Yang kelima, nak dapatkan keluarga yang barakah, keluarga sakinah, macam mana? Tarbiyah, ta'dib ataupun didikan dalam keluarga kita. Suami, anak-anak daripada kecil dilatih mereka untuk sudai kain. Mak saya daripada saya dah jam 4, jam 3 lagi dah disuruh sudai kain, siram pokok bunga. Sampai hari ni saya buat imam. Pagi tadi, tengah hari tadi sebelum nak live tadi, pasal hari ni kami ada banyak trip. Semalam lepas hujan lebat, bekalan elektrik terputus dekat area perumahan kami. Call kawan-kawan kata dekat Batu Cave pun ada yang hilang. Macam-macam lah. Semalam hujan lebat sangat, banyak rumah yang rosak bekalan elektrik dia, termasuk rumah saya. Jadi banyak baju nak kena sidai. Saya tadi tengah hari baru je habis sidai baju pakaian saya dengan isteri saya. Tak ada pun rasa malu. Saya tadi pakai biasa aja, nak ceramah saya pakai jubah. Kalau saya nak lawak, cuma saya nak bagi tahu sahabat-sahabat dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dah buat bagus. Yang dah buat apa yang saya sebut ni bagus. Cari benda yang belum buat. Yang belum buat lagi, dengar elok-elok dan buat. Kalau kita nak keluarga bahagia bang, semua wajib kerja. Semua wajib kerja, semua wajib berusaha, kerana di sanalah jalan kita. Kerana di sanalah kekuatan kita. Dan di situlah didikan yang paling besar. Jadi, jangan hanya sahaja perempuan nak kahwin, mak ayah didik perempuan cara nak kahwin. Perempuan kena pandai masak, perempuan kena kemas rumah, perempuan kena ni. Yang nak kahwin perempuan je ke? Banyak orang hari ni dia tak siapkan anak lelaki dia untuk berkahwin. Akhirnya apa berlaku? Anak lelaki dia tak pandai menghargai perempuan. Banyak lelaki dayus dekat luar sana. Banyak lelaki yang tidak ada pengaruh dalam keluarga. Banyak lelaki yang gagal untuk menjadi hero dalam keluarga dia, yang tidak menjadi tempat pertama anak perempuannya untuk meluahkan masalah. Saya nak beritahu, tambah ilmu. Nak bangunkan keluarga, tambah ilmu. Keputusan-keputusan penting dalam keluarga mestilah dibuat menggunakan ilmu. Kerana di sanalah jalan kebahagiaan kita. Sebab itu share banyak-banyak video ni. Jangan lupa, yang belum like, tolong like. Yang belum like, tolong like. Yang nak komen, boleh komen. Dan Ustaz mengharapkan supaya anda semua mendapatkan manfaat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bala bencana, dan yang belum berkahwin dapat cari suami solehah. Suami solehah pula. Suami soleh. Bahaya ni dapat suami solehah. Kan dia pakai bengkong pula kan. Masalah pula kan. Dapat suami yang soleh. Isteri pula dapat yang solehah. Saya penat dah cari ustaz. Penat pergilah masuk Baitul Jannah ke, Tirjannah ke, Baitul Makmur ke. Jangan kau pergi Baitul Izzah sudah. Pergilah minta apa benda yang nak masuk Baitul tu. Pergilah daftar, carilah pasangan-pasangan yang indah kat sana. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Yang perempuan pula, tak kisahlah. Kalau nak bercantik-cantik cari jodoh tak apalah. Nak pakai tudung sajalah ustaz. Tudung anti kedut, tudung anti iron, ada tudung anti jin, tudung anti histeria. Pakailah.
Apa-apa jenis tudung yang kau nak pakai tu pakailah. Yang paling penting selain daripada menghias diri, hiaskanlah keluarga kita dengan kepentingan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan kembali kepada Datuk Seri Dr. Adli, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fuad atas perkongsian yang panjang lebar saya kira, tapi panjang lebar tu pun memang berisi dan bermanfaat lah, insya-Allah. Jadi saya juga dah berkahwin. So apa yang saya dapat dalam real life dalam kahwin ni, dia bila nak start tu dia susah. Dia jadi pelik. Dia rasa, apa aku nak buat, takkan nak buat macam ni kot. Dia nak start kepada perubahan tu dia rasa janggal. So tapi bila dah lama kelamaan dia jadi macam bila tak buat dia jadi pelik. Dia juga pula. Bila tak buat dia macam tadi cakap terima kasih tau. Dia jadi macam tu. Tapi insya-Allah saya doakan semua agar dapat hadam dan amalkanlah apa yang dikongsikan oleh Ustaz Fuad tadi. Dan banyak cara sebenarnya untuk kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan bukan satu cara je. Dia banyak cara dalam komunikasi, ilmu, tarbiyah, macam-macam benda. Okey. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kuliah awal hari ni yang berada di Zoom. Kita ada Tuan Anwar, kita ada Cik Puan Azizah, kita ada Cik Puan Fazilah, Cik Puan Farida, Cik Saiful, Cik Puan Zanaria, Cik Puan Zuraida, Cik Puan Salmi, Cik Puan Suhaila. Oh, banyak S hari ni. Okey, lepas tu penonton-penonton di Facebook. Okey, saya check kat sini ada Cik Puan Haspalila, ada Tuan Syahir, ada Cik Puan Jamalia. Okey, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sebab menonton kuliah awal hari ni. Jadi sebelum kita tamatkan sesi kuliah awal hari ni, saya ingin menjemput sekali lagi Ustaz Fuad untuk membacakan sedikit doa. Okey. Sedikit doa sebagai penutup majlis ilmu kita hari ini. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا حوائجنا حاجات مقبولة ولا تجعلنا حوائجنا حاجات مردودة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fuad. Jadi sekali lagi saya ingin memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kami di Mana Holding menawarkan dua bisnes utama, iaitu program Wakaf Quran Malaysia, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh berwakaf dan boleh check on the spot dekat mana ataupun dekat status apa Quran wakaf tuan-tuan dan puan-puan berada. Okey, boleh semak dekat kita punya website wakafquran.my. Okey, wakafquran.my untuk berwakaf, untuk semak. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berwakaf, boleh menyemak anda punya status Al-Quran, sama ada sudah dibuat edaran ataupun belum, sudah dicop ataupun belum. Okey, boleh semak di wakafquran.my. Dan juga kita ada Al-Quran, kita ada menjual Al-Quran, Al-Quran Manar. Okey, kita ada hard cover dan juga soft cover. Banyaklah warna dia. Kejap, mana? Oh, jauh sangat, tak sampai. Banyaklah warna dia. Salah satu yang paling dekat dengan saya ni lah warna hijau. Okey, warna hijau, kita ada warna hitam, warna blue dan warna merah. Jadi insyaAllah
So saya rasa sampai sini saja Ustaz Fuad. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili syarikat. Okay. So insyaAllah ada masa, ada peluang kita berjumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.